Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 10, tutorial 10. Saya Nur Syafiqah Madaba dengan Folina Leong, sahabat saya, akan membincangkan berkenaan konflik yang berlaku rentetan daripada impak pengurusan zon pinggir pantai secara tidak bersepadu. Pengenalan. Pengurusan zon pesisir pantai dan sumber alam adalah amat penting bagi perkembangan ekonomi serta sosial sesebuah negara yang dikelilingi laut. Ini disebabkan hampir setengah daripada penduduk dunia menginap, bekerja serta menjalankan aktiviti perdagangan di zon pesisiran pantai. Zon pinggir pantai adalah kawasan yang produktif dan kaya dengan sumber alam, dan ia juga unsur yang sangat bernilai dari aspek ekonomi yang menyediakan pelbagai sumber alam bagi tujuan pelancongan, industri, reaksi, perdagangan dan sebagainya. Dengan kewujudan sumber alam yang banyak di pinggir pantai, menjadikan tumpuan aktiviti dan persaingan yang hebat antara manusia dan pengguna pinggir pantai yang lain, dan yang akhirnya menimbulkan konflik dalam penggunanya. Oleh itu, penggunaan yang tidak dikawal dan diurus dengan baik mendatangkan kesan kepada sumber-sumber pantai yang lain. Konflik ataupun isu. Konflik yang berlaku rentetan daripada impak pengurusan zon pinggir pantai secara tidak bersepadu adalah isu pencemaran air laut. Hari ini kerana kawasan pinggir pantai merupakan salah satu faktor tarikan utama kepada masyarakat sehingga menyebabkan kawasan ini menjadi kawasan yang banyak dikunjungi kerana adanya tempat rekreasi dan perdagangan. Apabila banyak pengunjung datang ke kawasan ini, maka berlakunya banyak kegiatan aktiviti manusia sehingga ia boleh membawa impak negatif kepada persekitaran pinggir pantai dan menyebabkan kawasan tersebut terjejas disebabkan mereka membuang sampah di merata-rata tempat. Melalui pembangunan sampah ini disebabkan pengurusan zon pinggir pantai tidak bersepadu sehingga menyebabkan manusia sering membuang sampah di merata-rata tempat. Bukan itu sahaja, melalui pembuangan sampah-sampah ke kawasan laut, ia akan menyebabkan pencemaran air laut sehingga memberi impak kepada kehidupan akuatik di dalam laut dan terjejas. Bahkan boleh menyebabkan laut tercemar. Secara tidak langsung, ia akan memberi kesan aktiviti pelancongan. Hari ini kerana tempat pelancongan telah tercemar di sepanjang pesisiran pantai menyebabkan pelancongan akan terjejas. Selain itu, pencemaran ini juga berlaku disebabkan oleh kegiatan manusia di kawasan berkenaan, merupakan kawasan yang mereka tinggal dan duduk. Kita tahu bahawa kawasan zon pinggir pantai ini banyak penduduk-penduduk menduduki kawasan tersebut. Apabila mereka tinggal di kawasan tersebut, tidak mustahil manusia akan membuang sampah di merata-rata tempat sehingga menyebabkan pencemaran air ke dalam laut. Melalui pembuangan sampah di kawasan tersebut, ia akan menjejaskan kehidupan akuatik dalam laut dan kawasan pantai akan tercemar. Lebih-lebih lagi, kawasan pantai akan kelihatan kotor dan tidak kelihatan dengan cantik. Secara tidak langsung, segala kegiatan ekonomi khususnya pelancongan akan terjejas disebabkan oleh pembuangan sampah-sampah oleh kegiatan manusia. Selamat sejahtera saya ucapkan, saya Folina Leong. Saya akan membincangkan konflik yang seterusnya berkaitan dengan pembangunan dan infrastruktur. Antara konfliknya ialah pembangunan yang pesat di sektor perhotelan ataupun pembangunan infrastruktur juga telah mendatangkan kesan kepada zon pinggir pantai. Pembinaan lebih banyak hotel dan infrastruktur di pesisiran pantai merosakkan struktur pantai itu sendiri akibat daripada rentetan impak pengurusan zon pinggir pantai yang tidak bersepadu dan langkah kawalan yang tidak diambil. Walaupun pengaruh ombak angin dan arus memainkan peranan penting dalam proses hakisan dan
dan pemendapan pantai, tetapi beberapa faktor daratan juga mampu mempengaruhi proses ini. Misalnya, pembinaan hotel berhampiran dengan pantai, hakisan tanah permukaan, dan gangguan-gangguan terhadap struktur pantai. Taburan saiz bahan pantai yang tidak seragam secara semula jadi menunjukkan gangguan daripada aktiviti manusia, termasuklah pembinaan struktur-struktur konkret di atas permukaan pantai. Ombak yang menghempas tembok bantuan ini juga menghakis bahagian bawah pantai dan tenaga yang kuat dan hakisan pantai menjadi lebih kritikal. Kapasiti kehadiran pengunjung juga memberikan kesan kepada struktur dan bahan mendap pantai. Bagaimanapun, gangguan terhadap bahan mendap ini jarang disedari kerana pantai ini akan memberikan hakisan tanpa kita sedar secara tidak langsung. Bukan itu saja, sumber-sumber alam yang banyak di zon pinggir pantai menjadikan tumpuan aktiviti dan persaingan yang hebat antara manusia dan penggunaan pinggir pantai. Pantai yang lain akhirnya menimbulkan konflik dalam penggunaannya. Penggunaan yang tidak dikawal dan diurus dengan baik mendatangkan kesan kepada sumber-sumber pantai yang lainnya. Ini menjadikannya amat rapuh dan kerana pelbagai masalah alam sekitar yang dihadapinya berpunca daripada pelbagai sumber, terutamanya dari kawasan daratan, dan pendalaman juga memberikan kesan melalui sungai ataupun laut yang dibawa oleh arus ombak dan juga angin. Situasi yang wujud pada masa kini menunjukkan penggunaan tanah yang pelbagai di zon pinggir pantai telah menyebabkan konflik wujudnya di antara pengguna tanah tersebut. Ini kesan daripada perancangan pembangunan yang hanya mengambil kira faktor setempat dan bukannya faktor pembangunan secara wilayah. Impak daripada konflik ini haruslah ditanggung dengan kos pemelihara yang lebih tinggi untuk memastikan pengurusan pinggir pantai tidak dihapuskan oleh pembangunan dan juga infrastruktur. Secara kesimpulannya, pelaksanaan perancangan seharusnya dilakukan secara kerjasama antara semua pihak. Kerjasama ini diharapkan dapat mewujudkan koordinasi tugas yang lebih tersusun agar tiada lagi tindakan lapis kuasa dan salah faham antara agensi yang dipertanggungjawabkan. Pada dasarnya, pihak perancangan, pembangunan dan pengurusan memainkan peranan penting dalam membentuk penggunaan tanah yang lebih baik di zon pinggir pantai. Ini menjamin tidak lagi berlakunya konflik antara satu sama lain dan menjamin kualiti alam sekitar untuk terus dipelihara hinggalah generasi yang akan datang. Sekian saja daripada kami dari kumpulan 10. Terima kasih.